Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Ustaz, saya Ya, ya. on and then saya record. Tapi saya kena pergi sekejap lagi. Tapi saya on saya punya phone jugalah. Just in case kan. Boleh. Kan ada orang tunggu kat lobby, dia akan keluar dekat phone selalunya. Okey. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh masukkan orang dalam lobby tu. Dan yang kat lobby tu. Jadi bila keluar nama dia kat lobby, saya kena tekan apa ke macam ni? Dia Ustaz tekan dia, lepas tu admit dia. Masuk admit tu masukkan dia. Tekan. Dia masukkan dia. Izin dia masuk. Kalau katakan saya tak perasan lah, tapi saya cuba bantulah masukkan. Tapi saya record lah session ni, saya pun kena dengar nanti. Okey, boleh, no problem. Terima kasih banyak. Ustaz Okay, Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum, Puan Aurazila baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang dah ada ya? Yang saya nampak Puan Aurazila seorang. Puan Ena dia tak boleh join tapi dia record. Siapa lagi yang dah ada? Okay, kita tunggu seorang lagi masuk.
Baik, Alhamdulillah Puan Asmah dah masuk, Puan Norizila dah ada. Puan Asmah, Tuan Sofi ada Puan Asmah? Ada Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, kalau ada, Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau macam tu, saya baca doa sikit, kita boleh mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. InsyaAllah ini kita akan sambung muka surat 144. Muka surat 144 ayat 127. Muka surat 144 ayat 127. Okey, baik. Ayatnya lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ayatnya lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Okey, baik, lahum bagi mereka. Terjemah lahum bagi mereka. Darussalam, daru negeri. Daru negeri. Assalam yang sejahtera. Assalam yang sejahtera. Indah di sisi. Bagi mereka Darussalam, negeri yang sejahtera. Maksudnya syurga lah. Indah di sisi Rabbihim, Tuhan mereka. Wa dan huwa dialah. Huwa dialah. Waliyuhum, pelindung mereka. Waliyuhum, pelindung mereka boleh. Penolong mereka boleh kat sini. Terjemah waliyuhum, pelindung mereka boleh. Penolong mereka pun boleh. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Ma apa yang. Kanu mereka selalu. Kanu mereka selalu. Ataupun mereka dahulunya. Dulu boleh. Ya'malun, kerjakan. Kerjakan ataupun lakukan. Kerjakan ataupun lakukan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Norazilah, tolong terjemahkan. Puan Norazilah boleh? Boleh. Bagi mereka negeri yang sejahtera di sisi Tuhan mereka dan dialah pelindung mereka dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Okey, baik. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat terakhir kita 2 minggu lepas, Allah berfirman, "Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun." Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat ataupun tanda-tanda bagi kaum yang mengambil pengajaran ataupun kaum yang mengambil peringatan. Qaumin yazakkarun tu maksudnya kaum yang mengambil pengajaran. Okey. Kalau yazakkarun yang mengambil peringatan ataupun mengambil pengajaran. Okey, baik. Jadi seolah-olah ayat ini nak memberi jawapan kepada persoalan. Kaum yang ambil pengajaran tu, kaum yang ambil peringatan tu apa mereka dapat? Sebab surah ni surah Mekah, surah Makkiyah. Bila surah ni surah Makkiyah, maka sahabat-sahabat Nabi SAW masa kat Mekah miskin. Tak apa, golongan minoriti, ditindas, memang tak ada apa. Jadi seolah-olah ini merupakan jawapan kepada orang kafir yang tanya. Habis itu, mereka yang ikut Muhammad, ikut Quran tu, apa dapat? Miskinnya, tak kaya pun, tak glamour pun, tak ada kemewahan hidup pun. Maka Allah Ta'ala kata, ayat ini Allah nak jawab, bagi mereka Darussalam, negeri yang selamat, sejahtera di sisi Tuhan mereka. Darussalam tu maksudnya negeri yang orang bila masuk tempat tu badan selamat, tubuh selamat, hati selamat. Itu maksud Darussalam.
Perkataan assalam beri makna selamat sejahtera. Apa maksud assalam? Assalam maksudnya aman, peace, aman hati, aman perasaan. Kita duduk di negara Malaysia, alhamdulillah. Kita berada kat negara yang selamat daripada peperangan, selamat daripada serangan musuh, selamat daripada orang-orang jahat. Maksudnya negara kita ni aman lah. Aman dari sudut tubuh badan. Ya, tak dinafikanlah ada kes bunuh, kes rompak, kes samun. Itu jarang-jarang. Itu jarang-jarang kita kata. Okey. Tapi kebanyakan hari dan masa kita kat Malaysia ni kita selamat, sejahtera. Diri kita selamat, harta benda kita selamat, family kita selamat. Kita tak pernah dengar bom-bom yang pelik-pelik. Tak pernah dengar kapal-kapal perang lepaskan bom kat negara kita, tak ada. Jadi kita selamat. Jadi itu makna assalam, sejahtera yang pertama. Tapi kita dalam kehidupan seharian kita tidak ada assalam dalam hati kita. Apa maksud tidak ada assalam dalam hati kita? Kadang-kadang kita terasa hati. Kadang-kadang kita kecil hati. Kadang-kadang kita sakit hati. Kadang-kadang kita makan hati. Last sekali bengkak hati. Baik. Negeri Darussalam adalah syurga Allah SWT. Kenapa syurga dipanggil Darussalam? Maksud Darussalam ni syurga lah. Kerana apa syurga dipanggil Darussalam? Kerana dalam syurga, semua orang selamat tubuh badannya dan selamat hatinya. Kita kat dunia ni, kita mungkin anak raja. Contoh, kita ada pengawal-pengawal. Kita ada security, orangnya, askarnya, anjingnya. Contoh. Jadi kita akan selamat. Tak ada orang boleh apa-apakan kita, tak ada orang boleh apa kita. Tapi kalau kita anak raja pun kat dunia ni, kadang-kadang hati kita tak selamat. Apa maksud tak selamat? Hati kita kadang-kadang risau. Kadang-kadang takut. Kadang-kadang runsing. Kadang-kadang resah. Kadang-kadang gelisah. Itu tak cerita yang terasa hati macam tadi. Kecil hati, makan hati, tawa hati. Okey, apa lagi? Bengkak hati. Itu macam-macam lah. Jadi sebenarnya dalam syurga kelak, apa lafaz dalam syurga? Salamun qawlam min rabbir rahim. Orang masuk syurga nanti, dia akan dengar lafaz salam. Pertama, salam diucapkan oleh malaikat kepada ahli syurga. Yang kedua, lafaz salam diucapkan sesama ahli syurga. Boleh tengok surah Yunus, muka surat 209. Tolong baca Puan Asmah boleh? Puan Asmah, surah Yunus. Surah Yunus, page 209, ayat 9, ayat 10. Puan Asmah boleh tolong baca? Surah Yunus, muka surat 209, ayat 9, ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanallah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau, ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan besar sekian alam. Okey, terima kasih Puan. Allah cerita tentang nikmat orang masuk syurga. Ayat 9 Allah kata orang beriman beramal soleh, Allah masukkan dalam syurga sebab iman mereka. Syurga mereka penuh sungai-sungai, mereka ada dalam kenikmatan yang sangat banyak. Allah kata seruan mereka ataupun doa mereka dalam syurga. Orang dalam syurga borak, memang borak apa yang mereka nak borak. Sembang apa mereka nak sembang. Tapi 3 perkataan yang selalu keluar pada mulut mereka. Ahli syurga dia akan borak, dia akan sembang, dia akan cakap apa dia nak cakap. Suka hati dia nak sembang apa dia nak sembang. Tapi 3 perkataan yang akan selalu keluar daripada mulut ahli syurga. Pertama, Subhanakallahumma. Subhanakallahumma tu bila? Masuk syurga, tengok ke ajaiban syurga, keindahan syurga, kenikmatan syurga. Tengok saja terus. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Kita tengok benda cantik hari ni. Subhanallah, cantiknya. Itu benda dekat dunia. Hari ni tengok cantik. Subhanallah, cantiknya lukisan tu. Esok tengok tak keluar subhanallah dah. Sebab dah tengok hari-hari lukisan cantik tu, tak nampak cantik lagi. Kita duduk Malaysia, jarang pergi luar negara. Kita pergi New Zealand sekali tengok, subhanallah cantiknya tempat ni. First time pergi.
Kali kedua dia pergi, subhanallah tak keluar dah kat dunia. Tapi orang dalam syurga setiap hari dapat tengok nikmat baru, makanan baru, keseronokan baru, kelazatan baru dalam syurga. Maka yang keluar pada mulut mereka, subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Kalau kita kagum dengan sesuatu, ada imam datang tempat kita baca sedap sangat, lebih sedap pada Imam Mekah, kita kata subhanallah, sedap bacaan dia. Sebab kita kagum, kita takjub, kita terpegun dengan bacaan ni, kita kata subhanallah. Hari ni je. Tapi kalau tiap-tiap hari kita tiap-tiap hari dengar imam tu baca, lepas minggu sebulan tak keluar dah subhanallah tu. Sebab dah biasa dengar. Seronoklah dengar, tapi kagum dia tu, terpegun je tu mula-mula je. Macam juga tengok lukisan cantik, okey. Tengok pemandangan cantik, mula-mula keluar subhanakallahumma. Lepas sebulan, tiap-tiap hari duduk dekat depan air terjun yang cantik macam kat New Zealand tu. Lepas sebulan tak keluar subhanakallahumma. Mula-mula je. Tapi dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam syurga, hari-hari tengok nikmat baru. Hari-hari tengok pemandangan baru. Hari-hari tengok benda yang menggembirakan, melazatkan, menyeronokkan. Maka tak henti-henti mulut ahli syurga keluar subhanakallahumma, subhanakallahumma. Yang kedua, tahiyyatuhum fiha salam. Salam penghormatan mereka, pertama sesama ahli syurga, jumpa je assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, apa beza assalamualaikum kat syurga dengan assalamualaikum kat dunia? Maksud assalamualaikum kat syurga ialah, antara aku dan kamu tidak ada sebarang permusuhan, baik dari segi luaran ataupun dalaman. Itu maksud assalamualaikum kat syurga. Maksudnya salam tu sejahtera. Maksud sejahtera, tubuh aku, luaran aku sejahtera terhadap kamu, hati aku pun sejahtera terhadap kamu. Maksudnya hati aku tidak ada dendam, benci, sakit hati, tak puas hati pada kamu. Itu maksud salam kat syurga. Kat dunia ni, balik raya Haji Bo ni, jumpa orang assalamualaikum, dia pun assalamualaikum salam, mulut assalamualaikum, dia pun jawab waalaikumsalam kat mulut. Betul kan? Tapi hati kita, mungkin kita dengki dengan dia. Mungkin tak puas hati dengan dia. Mungkin masa bersalam tu teringat dosa dia 4 tahun lepas dengan kita. Mungkin teringat kata-kata dia yang menyakitkan hati 2 tahun lepas dengan kita. Walaupun mulut sama mulut lafaz assalamualaikum kat dunia ni, tapi hati kita belum sejahtera dengan dia. Hati dia belum sejahtera dengan kita. Itu salam kat dunia. Sebab tu kena bagi salam sokmo tu. Nabi suruh afsyus salam, sebarkan salam. Supaya bila banyak kita doakan kesejahtera pada kawan kita, mudah-mudahan Allah sejahterakan juga hati kita. Tapi dalam syurga, bila orang ahli syurga ucap Assalamualaikum sesama ahli syurga, apa maksudnya? Maksudnya ialah aku dan kamu tiada sebarang permusuhan, baik dari segi luaran dan juga dari segi dalaman. Maksudnya dalam syurga, aku dan kamu tidak ada tak puas hati, sakit hati, benci, dengki, dendam. Semua tu tak ada. Semua tu Allah Ta'ala cabut dalam syurga nanti. Kita balik raya, salam adik-beradik mungkin, salam mak ayah mungkin, salam dengan jiran mungkin, mulut, ya maaf ya, kosong-kosong ya, mohon maaf ya, mulut. Hati kita pun jawab, okey, baiklah, maafkan, kosong-kosong. Tapi hati kadang-kadang belum sedia memaafkan 100% lagi. Hati masih lagi teringat perbuatan jahat daripada kita lagi. Jadi walaupun mulut lafaz salam kat dunia, tapi hati belum ada sejahtera. Kat syurga, bila seorang masuk syurga, maka Allah Ta'ala akan buang segala perasaan tak baik ada dalam diri dia. Dendam, dengki, tak puas hati, sakit hati, makan hati. Kat dunia ni, kita siapa pun, kita tetap tidak terlepas daripada sakit hati, makan hati, kecil hati, apa lagi? Macam-macam dia lah, last sekali bengkak hati, kisah hati mati. Okay, kat dunia ni. Kita tak pernah kacau orang pun. Kita tak pernah mengatakan orang pun. Kita tak pernah sakitkan hati orang pun. Tapi ada je kat dunia orang buat sakit hati kita. Orang buat kita terasa hati. Orang buat kita kecil hati. Kadang-kadang mungkin dengan pasangan. Sebab apa? Ni dunia. Kalau pasangan kita ustaz, pasangan kita ustazah, tapi tetap tidak terlepas daripada kita ada perasaan kecil hati, makan hati, terasa hati. Jadi kecil hati, makan hati, terasa hati itu, tak puas hati,
Itu semua perkara-perkara yang tidak menunjukkan sifat sajahtera, salam dalam diri kita. Tapi dalam syurga, orang masuk syurga, dia akan ucap Assalamualaikum sesama mereka. Maksudnya, aku dengan kamu dari segi luaran tidak ada sebarang permusuhan, dalaman pun tidak ada sebarang problem. Aku luar dalam sejahtera terhadap kamu, kamu pun luar dalam sejahtera terhadap aku. Itu satu. Sebab tu ahli syurga sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala akan keluarkan daripada hati mereka ghillin. Apa itu ghillin? Ghillin maksudnya kedengki, cemburu, tak puas hati. Tengok surah Al-A'raf. Tuan Sofi ada Tuan Sofi? Tuan Sofi boleh tak tengok surah Al-A'raf? Muka surat 152, 3, 4. 154 tak silap saya. Ustaz, Saufi dia terpaksa keluar. Tapi dia dengar sajalah kita punya pengajian ni. Okey, baik. Saya tak nampak Tuan Haji Syahril Liop ada tak Tuan Haji Syahril Liop? Tuan Haji Syahril Liop ada tak? Kat sini nampak saya, Asma, Ena, Ustaz je. Okey. Tak nampak orang. Tuan Haji Syahril ada masuk tak ada? Okey, mungkin wallahualam, mungkin kadang-kadang saya tak nampak ataupun orang lain tak nampak. Puan Zanaria ada? Okey, tak apa, tak ada. Tak apalah, Puan Razilah boleh tak tolong buka muka surat 155 ayat 43. Ayat 43. Okey. Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya. Okey, tu je. Okay. Terima kasih Puan. Ni Allah kata, dalam syurga kelak kami cabut dalam hati mereka dengki dan dendam. Sebab tu dalam syurga bini ramai. Puan-puan masuk syurga nanti bersama suami. Suami puan-puan nanti bininya ramai. Oh, mana boleh. Saya nak suami saya seorang je. Kat dunia ni, madu dengan madu memang akan kelahi habis. Walaupun isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, semua ustazah. Semua hafal Quran. Semua hafal hadis. Tapi tetap ada dengki tak puas hati kat dunia ni lah. Kat akhirat semua Allah cabut. Dengki, dendam tak ada dalam syurga. Sebab tu dalam syurga semua sama-sama ahli syurga jumpa sebut salam, 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 sejahtera. Jadi sebab apa Nabi SAW selalu suruh kita ucap lafaz Assalamualaikum? Sebab bila kita ucap lafaz Assalamualaikum pada saudara kita, kita minta Allah bagi sejahtera pada dia. Allah bagi sejahtera apa? Luaran dan juga dalaman. Tuan-tuan, kita kat dunia ni, tuan-tuan lagi, tak ada tuan-tuan kat sini. Puan-puan, kita kat dunia ni, rumah kita besar. Rumah besar, rumah hebat lah. Tapi jiran kita perangai huduh. Jiran perangai huduh. Aduh, tak tenang hidup kan? Tak seronok hidup kan? Rumah besar, beli mahal-mahal, ingat senang nak buat loan beli rumah sekarang. Rumah 700,000, 800,000 contoh lah. Dah lah nak beli rumah tu susah. Tengok-tengok dapat rumah jiran perangai huduh pula. Jiran kanan perangai macam ni, jiran kiri perangai macam ni. Orang tengok rumah kita selesa, sejahtera. Tapi hati kita tidak sejahtera kerana perangai jiran-jiran kita. Ataupun jiran kita okey. Jiran kita okey, kiri kanan okey. Tapi orang dalam rumah buat perangai. Anak buat perangai contoh. Anak isap dadah ke contohlah. Anak keluar malam balik lambat selalu ke. Ni walaupun kita duduk kat tempat yang selesa kat dunia ni, rumah selesa. Tapi hati kita tidak ada kesejahteraan. Sebab tu bila kita bagi salam pada saudara kita, kita minta Allah bagi kesejahteraan pada dia, luaran dan dalaman. Dan bila dia jawab salam, waalaikumsalam pada kita, dia pun sedang minta benda yang sama supaya Allah Ta'ala bagi kesejahteraan kepada luaran dan juga dalaman hati kita. Sebab tu kita hidup ni, kalau hati dengki, benci, tak puas hati, tak puas, sakit hati dengan orang lain, kita tak sejahtera hati. Hati kita tak akan sejahtera. Jadi bagaimana nak hati sejahtera?
Nak hati sejahtera, maafkan orang lain. Nak hati sejahtera, jangan dengki dengan orang lain. Nak hati sejahtera, jangan sibuk urusan orang lain. Kadang-kadang kita beratkan kepala untuk benda tak ada faedah untuk diri kita. Sebab tu Allah puji dalam Quran, Allah Ta'ala puji sahabat-sahabat yang awal hijrah, awal masuk Islam. Dan sahabat-sahabat yang masuk Islam lambat, hijrah lambat, masuk Islam lambat ni, mereka berperang juga. Mereka hijrah juga, tapi lambat. Maka mereka tak termasuk dalam pujian yang sahabat Allah puji sahabat-sahabat lain. Maka apa doa mereka? Ni doa ni bagus kita amalkan ni. Kalau dengki dengan orang, dengki dengan jiran, dengki dengan rakan sekerja, dengki dengan adik-beradik, amalkan doa ni. Tengok buku surat 547. 547. Surah Al-Hasyr ayat 10. Puan Asmah boleh tolong baca tak Puan Asmah? Buku surat 547 ayat 10. Baca terjemah dia dulu, Puan Asmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Mujahirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dengki ni semua orang ada. Dengki ni semua orang ada. Semua orang kan dengki ikut level masing-masing lah. Saya ustaz. Saya tak dengki kat menteri-menteri, anak raja, YB yang gaji RM10,000, RM20,000 sebulan, saya tak dengki. Saya akan dengki dengan siapa tahu? Saya akan dengki dengan orang yang sama-sama ustaz macam saya juga. Dengki ustaz tu dapat duit lebih. Ustaz ni pakai kereta mahal lagi pada saya. Ustaz ni muda pada saya tapi dah beli rumah dah. Saya tu pada dia tak beli rumah lagi, contoh. Jadi saya akan dengki sama-sama ustaz dengan level saya lah. Sama-sama level macam saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan akan dengki dengan orang yang sama level macam tuan-tuan lah. Menteri-menteri dengki sama-sama menteri. Okey, YB dengki sama-sama YB. Okey, orang-orang kaya dengki sama-sama orang kaya. Orang miskin duk kampung-kampung, dia pun dengki sama-sama dia juga. Dengki sama-sama dia. Jadi semua orang ada dengki. Jadi kalau kita hidup ada perasaan dengki pada orang lain, hati kita tidak salam. Hati kita tidak sejahtera. Bagaimana nak dapatkan kesejahteraan hati? Ini salah satu cara dia. Banyak lagi cara-cara lain, tapi kita bincang tajuk lain. Tapi ini amalkan doa ni. 547 ni baca ayat dia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau letak kat dalam hati kami ya Allah dengki pada orang yang beriman. Jangan. Kami nak hidup sejahtera dunia akhirat. Kami nak hati kami salam dunia dan akhirat. Kami bukan nak hati kami salam kat syurga je, kat dunia ni bukan kami nak hati kami salam. Macam mana nak hati salam? Maafkan orang. Macam mana nak hati salam? Redha dengan apa Allah bagi kita. Aku ustaz mengajar lama dah tahfiz ni. Tapi aku tak dapat gaya macam dia. Dia masuk lambat tapi income dia sebulan lagi banyak pada aku. Kita dengki tak puas hati, tak redha. Bagaimana kita nak dapat salam? Jadi, kita amalkan doa ni supaya Allah Ta'ala bagi kita salam kesejahteraan hati. Okey, baik. Saya lupa nak habiskan ayat yang dibaca oleh Puan Asmah tadi. Ahli syurga sebut 3 perkataan je. Mereka akan selalu sebut. Pertama, tengok benda yang mengasyikkan. Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Yang kedua, sama-sama mereka bila jumpa, salam. Kemudian, malaikat pun bila datang jumpa ahli syurga, malaikat juga akan ucap Assalamualaikum pada ahli syurga. Yang ketiga, ayat yang dalam surah Yunus tadi saya lupa nak habiskan. Apa ucapan ahli syurga? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tu? 3 ya. Pertama, sama-sama mereka akan jumpa, mereka akan sebut Assalamualaikum. Yang kedua, bila tengok benda mengasyikkan, menggairahkan, menakjubkan dalam syurga, keluar tiba-tiba automatik keluarkan mulut. Subhanakallahumma. Yang ketiga, lepas dah makan yang menyeronokkan, lepas buat benda menggembirakan dalam syurga, maka orang dalam syurga akan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat kita pertama hari ini Allah kata, orang yang ambil pengajaran daripada ayat Quran, orang ambil peringatan daripada ayat Quran, kat akhirat apa dia dapat? Dia akan dapat Darussalam, negeri yang sejahtera. Dan Allah Ta'ala pun memang dia hantar Nabi bagi Quran. Apa tujuan dia? Allah Ta'ala hantar Nabi, berlambak Nabi 313.
Nabi. Apa tujuan dia? Allah bagi kitab yang wajib beriman 4. Selain 4 tu lagi kitab-kitab lain. Apa tujuan Allah? Allah nak mengajak kita kepada Darussalam. Tolong baca Puan Razilah. Muka surat 211 ayat 25. Tolong baca. Ada tak Puan Razilah? Sekejap. Ayat 25 Ya, 211 ayat 25. Okey. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni syurga, dan memberikan petunjuk pada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yakni Islam. Yes. Jadi, okey. Allah Ta'ala dia nak semua manusia pergi ke syurga Darussalam. Sebab tu Allah hantar Nabi. Dan sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi doa pada semua orang. Allah tak kata kat Nabi, wahai Nabi, kau dakwah orang tu je, kau jangan dakwah dia, aku tak nak dia masuk Islam. Tak. Allah suruh Nabi dakwah pada semua orang. Dia benci Islam, dia suka Islam, dia benci Nabi, dia suka Nabi, semua Allah suruh Nabi dakwah. Sebab Allah nak semua manusia masuk ke Darussalam. Tapi ada orang nak, alhamdulillah dia dapat hidayah. Ada orang tak nak, walaupun tengok Nabi live tak dapat hidayah, apa kita nak buat? Apa kita boleh buat? Jadi kita semua ni nak ada Darussalam ni. Kita semua nak pergi Darussalam. Bukan Brunei Darussalam. Kita nak pergi syurga Darussalam. Kenapa syurga Darussalam? Kerana tubuh badan kita sejahtera, hati kita pun sejahtera. Dunia ni walaupun tak dengki orang, walaupun tak cemburu dengan orang, kadang-kadang ada risau. Risau PKP, bisnes tak jalan. Macam mana nak bayar rumah? Macam mana nak bayar kereta? Macam mana nak bayar yuran anak? Jadi kerisauan-kerisauan tu sifat penduduk dunia. Walaupun dia raja, walaupun dia menteri, walaupun dia kaya, walaupun dia ada 100 juta orang bodyguard keliling rumah dia, tetap ada kerisauan dalam hati. Dia orang ada risau dalam hati, itu bukan tanda orang yang assalam. Ahli syurga tidak ada apa nak takut, tidak ada apa nak risau, tidak ada apa nak rungsing, maka itulah kita panggil Darussalam. Orang yang hatinya sejahtera, tubuh badannya sejahtera. Masya Allah. Jadi kita nak dapat Darussalam tu kena ambil pengajaran lah. Okey, baik. Ini sekadar nak cerita ayat Quran je nah. Ni keluar tajuk sikit tapi nak ceritanya. Dalam syurga kelak Allah Ta'ala akan cabut perasaan dengki dalam syurga. Ingat dalam syurga, bukan kat dunia. Kat dunia ni nak sentuh bukan nak suruh poligami. Kita pun nak cerita ada orang dia amal poligami. Oleh kerana dia ni poligami maka dia cemburu dengan isteri baru suami dia. Maka ada orang ajar dia amalkan ayat untuk hilangkan cemburu ni lah 264. Tengok muka surat 264 ayat 47. Tolong baca Puan Asmah. Kalau baca je Puan Asmah, bukan suruh amalkan, suruh baca je. Puan Asmah boleh tolong baca. Muka surat 264 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara. Duduk berhadapan-hadapan di atas pan-pan. Atas apa? Di atas dipan-dipan. Dipan-dipan tu bahasa Melayu, bahasa Inggeris panggil divan-divan. Puan Asmah, alang-alang ni tolong baca sekali boleh tak? Baca ayat 45, 46 dengan 47 semula. 45, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam syurga-syurga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka berasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Dipan-dipan tu singgah sana. Apa tu terjemah thrones. Okey, baik. Orang masuk syurga Allah kata masuk dalam keadaan aman, selamat dan sejahtera, aman. Kemudian kami cabut dalam hati mereka perasaan dendam, dengki, benci sehingga mereka jadi bersaudara. Tak kenal pun dia pun tak kenal kita. Dia orang kulit hitam, kita duduk Malaysia. Tapi bila dah masuk syurga, punya rapat macam adik-beradik sama ahli syurga. Kat dunia ni, adik-beradik sendiri pun kita tak rapat.
Dia abang kita, dia adik kita, dia kakak kita, dia adik perempuan kita. Tapi kita tak puas hati dengan dia. Kita tak bercakap dengan dia 2 tahun. Dia tak bercakap dengan kita 3 tahun. Kita sakit hati tengok muka dia, dia sakit hati tengok muka kita. Itu kat dunia. Walaupun dia beradik, tapi tidak ada salam dalam hati masing-masing. Kat akhirat, tak kenal dia, dia tak kenal kita. Tapi bila dah masuk syurga, masing-masing dalam syurga macam adik-beradik yang diterjemah oleh Puan Asmah tadi. Dia satu orang hamba Allah tu, sorry nak ceritanya dia poligami, jadi dia nak hilangkan dengki, ada orang suruh dia amalkan ayat 47 tu. Jadi ada orang tanya dia, lepas berapa tahun dia amalkan, hilang tak dengki tu? Tak hilang juga. Tak hilang juga dia baca ayat tu, dia punya tak puas hati dia dengan madu baru dia tak hilang juga. Sebab apa? Ayat ni Allah Ta'ala cakap dalam syurga. Dalam syurga. Bukan kat dunia ni bacalah 40,000 kali pun. Kat dunia ni memang kan ada tak puas hati juga. Okey, boleh? Kalau ayat ni betul-betul mujarab, saya dah amalkan dah, tiup kat bini saya kalau betul-betul mujarab. Tapi sebab rasanya tak mujarab kot ayat ni. Kalau mujarab dah lama, ustaz-ustaz banyak kahwin dah. Okey, baik, tak apa. Seterusnya Allah Ta'ala kata, dan Allah lah pelindung mereka dalam syurga nanti dan kat dunia ni dengan sebab apa yang mereka selalu amalkan. Jadi orang yang okey, mengamalkan agama, ambil pengajaran daripada Quran, masuk ayat baru, terus ambil kesempatan, keinsafan nak amal ayat tersebut, contohlah, maka orang ni Allah kata dia dapat Darussalam, negeri. Kat mana Darussalam tu? Di sisi Tuhan mereka syurga. Dan Allah lah yang akan lindung mereka kat dunia dan kat akhirat. Orang yang ambil pengajaran tadi dengan sebab apa yang mereka selalu amalkan ataupun kerjakan. Ayat seterusnya. Dan okey, yauma, bahkan dalam syurga kelak Allah Taala pun akan jumpa ahli syurga dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah Taala pun akan ucap lafaz salam pada penduduk syurga juga. Jadi penduduk syurga bila dengar je lafaz salamun, kesejahteraan daripada Allah tu, maka masa tu tidak ada yang boleh lebih menggembirakan mereka melainkan dengan ucapan Allah direct pada mereka. Maksudnya Allah kata apa? Pada hari ini kamu akan selamat sejahtera, zahir kamu, luaran kamu dan juga batin kamu, hati kamu. Okay? Ada je hari ni orang duduk rumah besar-besar, rumah besar, kita tengok banglo, kita pun jealous dengan rumah dia. Kereta 6 biji depan rumah dia. Tapi isteri dia lepas bercerai, isteri dia kata apa? Duduk rumah tu macam duduk dalam neraka. Oh, macam tu punya. Rumah besar, kereta banyak. Rupanya dia duduk tu, suami dia buat perangai mungkin, buat masalah mungkin. Dia pun kata duduk rumah tu macam duduk dalam neraka. Maksudnya rumahnya besar, selesa. Tapi hatinya tidak salam sejahtera. Ada orang duduk rumah flat je macam tu. Jiran baik, pasangan baik, anak-anak tak ada perangai, tak ada masalah. Maka walaupun rumah dia biasa saja, tapi Allah bagi salam dalam hati dia, kesejahteraan. Okey, baik, tak apa. Ayat seterusnya, dan yauma pada hari. Yauma pada hari, yahsyuruhum, dia mengumpulkan mereka. Dia itu Allah. Yahsyuruhum, dia mengumpulkan mereka. Yahsyuru ni huruf asalnya hasyara. Hasyara ni tambah mim jadi mahsyar. Jami'an kesemuanya. Jami'an kesemuanya. Okey. Lepas tu tulis dalam bracket, lalu dia berkata. Dan pada hari dia mengumpulkan mereka kesemuanya. Maksudnya pada hari Allah kumpulkan manusia dan jin kesemuanya. Itu maksudnya. Kemudian tulis dalam bracket, lalu dia berkata. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Ya ma'syara, wahai kumpulan. Ya ma'syara, wahai golongan. Ya ma'syara, wahai golongan. Al-jin, jin lah. Okey. Al-jin, jin. Qad sesungguhnya. Istaksartum, kamu telah menyesatkan ramai. Istaksartum, kamu telah menyesatkan ramai. Min, daripada. Al-ins, manusia. Al-ins, manusia. Dan qala, telah berkata.
Awliya'uhum, teman-teman mereka. Awliya'uhum, teman-teman mereka. Min, daripada al-ins, golongan manusia. Al-ins, golongan manusia. Okey, guna buat pembuka kata. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Istamta'a, telah mengambil manfaat. Istamta'a, telah mengambil manfaat. Ba'duna, oleh sebahagian kami. Ba'duna, maksudnya oleh sebahagian kami. Bi, dengan ba'din, sebahagian yang lain. Ba'din, sebahagian yang lain. Wa, dan balaghna, kami telah sampai. Balaghna, kami telah sampai. Okey. Ajalana, kepada tempoh kami. Ajalana, kepada tempoh kami. Allazi, yang. Allazi, yang. Ajalta, engkau telah tentukan. Ajalta, engkau telah tentukan. Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Okey, baik, tolong terjemahkan ya. Puan Razilah, tolong terjemahkan ayat baru kita ni, ayat 128 ni. Puan Razilah ada? Ya, saya. Ha. Dan pada hari dia mengumpulkan mereka kesemuanya. Lalu dia berkata, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah menyesatkan ramai daripada manusia dan telah berkata teman-teman mereka daripada golongan manusia, wahai Tuhan kami, telah mengambil manfaat oleh sebahagian kami dengan sebahagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada tempoh kami yang engkau telah tentukan bagi kami. Okey, baik. Ayat tadi, ayat 127 tadi, Allah Ta'ala cerita tentang apa yang orang ambil pengajaran Quran dapat. Orang yang ambil pengajaran daripada Al-Quran, ambil pengajaran, ambil peringatan, insaf, lepas belajar Quran, dia dapat Darussalam. Dapat Darussalam, syurga. Lawan dia, orang yang dengar Quran tak ambil pengajaran, orang dengar Quran tak insaf, orang dengar Quran tak buat dia berubah, apa dia dapat? Maka Allah Ta'ala kata kepada golongan jin yang hasut orang tu supaya jangan beriman dengan Quran, supaya jangan ikut arahan Quran. Maka Allah Ta'ala kata, maka pada hari Allah Ta'ala kumpulkan manusia dan jin kesemuanya. Allah Ta'ala kumpul manusia dan jin kesemuanya. Maksudnya, Allah Ta'ala kumpul manusia-manusia yang dengar cakap syaitan kat dunia ni. Kita dah bincang perbezaan jin dan syaitan. Jin yang jahat, Allah Ta'ala panggil jin lah. Okey, syaitan tu sifat. Syaitan tu sifat. Manusia jahat dipanggil syaitan, jin yang jahat pun dipanggil syaitan. Jadi dalam ayat ni, Allah bercakap dengan manusia yang jahat dan juga jin yang jahat. Maka Allah Ta'ala kata, ke akhirat nanti semua kena kumpul sama-sama. Jin yang terhasut kena kumpul, manusia yang dihasut pun kena kumpul. Lalu Allah Ta'ala cakap kat golongan dia, wahai jin, kamu dulu seronok kan kat dunia dapat menyesatkan ramai golongan manusia? Memang cita-cita jin yang jahat yang bernama syaitan ni, memang cita-cita mereka nak sesatkan manusia. Itu yang mereka minta dengan Allah tu. Mereka tak minta banglo, tak minta emas perak, tak minta apa lagi yang menyeronokkan. Tak, mereka minta dengan Allah nak sesatkan manusia. Jadi bila mereka dapat menyesatkan manusia ke akhirat kelak, gembira tak? Gembira. Syaitan gembira mendapat meramaikan geng dia kat dalam neraka nanti, gembira lah. Maka Allah Ta'ala pun cakap pada golongan jin, iaitu syaitan golongan jin. Kamu dulu kat dunia telah dapat menyesatkan ramai manusia. Maka syaitan-syaitan tak jawab. Syaitan-syaitan ni, jin-jin ke syaitan golongan jin ni tak jawab pun. Tak jawab pun persoalan yang Allah Ta'ala katakan. Maksudnya, mereka tahu Allah Ta'ala nak kata, sekarang rasakanlah kamu sangsaranya azab kerana kamu kat dunia dulu kufur pada aku dan kamu juga ajak manusia kufur pada aku. Tapi yang jawabnya siapa tahu? Geng-geng syaitan di kalangan manusia. Kita dah lalu 2 minggu lepas. Allah Ta'ala kata musuh Nabi ni ada 2. Satu musuh Nabi golongan jin, satu lagi musuh Nabi golongan
manusia. Jadi musuh Nabi golongan jin yang akan bisik kat musuh Nabi golongan manusia. Musuh Nabi golongan jin yang tak nampak ni akan bisik pada musuh Nabi golongan manusia. Musuhi dia. Jangan dengar cakap dia. Lawan cakap dia. Tengok muka surat 142. Kita baru lalu. Tolong baca Puan Asmah. Tuan Haji Syahril dengan Puan Razila, Puan Zanaria ada masuk ke? Ada ke Tuan Haji Syahril? Oh, Nik Hana ada. Baru masuk Nik Hana ke daripada tadi Nik Hana? Baru masuk. Okey, baru masuk. Minta Nik Hana boleh tolong baca muka surat 142 ayat 112. 112. Ya, kita baru lalu. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Okay, cukup. Tuhan, cukup. Okey. Di kalangan musuh Nabi ada dua. Satu syaitan di kalangan jin, satu di kalangan manusia. Itu syaitan di kalangan jin ni akan bisik kat syaitan di kalangan manusia untuk hasut lawan Nabi, musuh Nabi buat jahat. Jadi bila syaitan hasut, mereka ikut. Syaitan gembira tak? Syaitan gembira. Sebab aku dapat hasut orang jadi geng aku dalam neraka nanti. Lalu geng dia yang kena hasut tu, geng dia yang kena hasut buat jahat tu, dia pun jawab depan Allah. Dia kata, Ya Allah, kami dulu kat dunia saling ambil manfaat antara satu sama lain. Maksudnya, syaitan dapat benefit daripada kami dengan kami ikut apa dia suruh. Apa dia suruh buat kami ikut, syaitan dapat benefit pada kami. Sebab tu cita-cita syaitan kat dunia seronok. Kami pun seronok. Bila dapat ikut syaitan, syaitan buat kami rasa bangga. Syaitan buat kami rasa gembira. Syaitan buat kami rasa indah perbuatan dosa maksiat. Itu satu. Yang kedua, bila kami ni ikut cakap syaitan, maka syaitan-syaitan pun suka tolong kami. Contoh di kalangan kami ada penyihir-penyihir. Penyihir-penyihir ni dia ada kawan di kalangan jin, golongan jin ni. Jadi penyihir-penyihir ni dia nak sihir orang, dia suruh jin tu buat. Seronok tak? Seronok kan? Jadi jin ambil benefit terhadap manusia yang ikut dia. Manusia yang ikut cakap jin ni ambil benefit pada jin. Sihir orang minta tolong jin ni. Nak santai orang minta tolong jin ni. Jadi masing-masing tolong antara satu sama lain kat dunia ni. Maka mereka pun jawab. Orang-orang yang di kalangan syaitan-syaitan di kalangan manusia cakap, wahai Allah, kami dulu kat dunia saling kongsi manfaat antara satu sama lain. Mereka dapat benefit daripada kami dengan sebab kami ikut mereka, dan kami pun ambil benefit daripada mereka. Mereka buat kami rasa seronok. Mereka tolong tunaikan hajat kami, sihir orang tu, sihir orang ni, santai orang ni. Maka hari ini kami telah sampai kepada tempoh yang kau telah tentukan kepada kami. Jadi ulama kata ini adalah merupakan kata-kata penyesalan daripada syaitan dan golongan manusia. Ya Allah, kami kat dunia, seolah-olah macam ni maksudnya. Ya Allah, kami kat dunia dulu, kami tolong syaitan, syaitan tolong kami. Kami gembirakan syaitan, syaitan gembirakan kami. Sampailah kami telah sampai kepada satu tempoh yang kau telah tentukan. Maksudnya kami matilah. Jadi kami kat dunia dulu hidup 70 tahun, 80 tahun. Kami masing-masing gembira satu sama lain. Kami gembirakan syaitan, syaitan gembirakan kami. Kami gembirakan syaitan, syaitan gembirakan kami. Sekarang kami dah sampai kepada ajal kami yang kau telah tentukan kepada kami. Jadi ini kata-kata penyesalan oleh golongan manusia yang jahat. Syaitan golongan jin ni tak jawab. Sebab apa? Dia tahu dah awal-awal lagi. Awal-awal lagi dia dah tahu tempat dia dalam neraka. Awal-awal lagi dia dah tahu tempat dia dalam neraka. Dan dia memang sombong, sanggup masuk neraka juga. Sebab tu tak nak sujud ke Adam tu. Ini syaitan golongan manusia ni ke akhirat kelak, dia cakap kepada Allah, ya Allah, kami kat dunia dulu, bukan saja syaitan seronok dapat masuk kami. Kami pun seronok ikut dekat syaitan. Syaitan suruh zina, kami zina. Syaitan suruh curi, kami curi. Syaitan suruh tipu orang, kami tipu orang. Jadi kami seronok dengan apa kami buat, syaitan pun seronok dengan apa dia buat. Sampailah kami satu tempoh kau cabut nyawa kami, ya Allah.
maka seolah-olah penduduk syurga ni nak kata, kami tak sempat nak kembali pada kamu, kami tak sempat nak bertaubat pada kamu. Ini kata-kata penduduk syurga, penduduk neraka. Penduduk neraka. Dan mereka ucap penyesalan ni, bila? Ulama kata, mereka ucap penyesalan ni ketika mana Allah Ta'ala hadapkan mereka dalam depan neraka. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala kata, mereka berlutut di hadapan neraka. Berlutut tu ada dua makna. Pertama, memang Allah Ta'ala suruh mereka berlutut. Berlutut! Nak masuk neraka ni berlutut. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata, maksud berlutut tu ialah mereka tak mampu nak berdiri pun ketika dihadapkan oleh Allah depan neraka. Walaupun kat dunia ni, umur 65 masih boleh kaya bersikal lagi naik bukit turun bukit. Walaupun umur 70 masih lagi boleh jogging kat tasik 5 round, relax je. Kita yang muda ni baru setengah round dah semput. Tapi ke akhirat kelak, siapa yang Allah Ta'ala tentukan masuk neraka, mereka akan berlutut depan neraka. Ulama kata berlutut dua. Sebab pertama memang Allah suruh berlutut. Kedua, kerana takut sangat dengan kedahsyatan api neraka, mereka tak mampu nak berdiri pun. Puan Asmah, tolong baca Puan Asmah 310, page 310. Ayat 68. Boleh tolong baca tak Puan Asmah? Ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Ke akhirat kelak, orang jahat kafir-kafir ni Allah Ta'ala akan bangkitkan bersama syaitan-syaitan yang hasut mereka. Syaitan-syaitan yang suruh mereka buat jahat tu. Lalu Allah Ta'ala kata apa dia? Kami akan hadapkan mereka depan neraka Jahannam berlutut. Berlutut tu saya dah beritahu tadi, dua maksud. Pertama, memang Allah suruh berlutut. Kedua, kerana tengok dahsyat sangat api neraka, mereka tak mampu nak berdiri pun. Ada satu orang hamba Allah, dia cerita kat saya, wallahualam, dia tengok ke, dia dengar, dia kata apa? Ustaz, orang yang diputuskan oleh mahkamah ke tali gantung, orang diputuskan mahkamah, dihukum gantung sampai mati, dia ni, masa hari nak kena gantung tu, masa hari nak kena hukuman gantung tu, dia nak berdiri pun tak boleh. Daripada bilik sel penjara dia tu, nak bawa ke tempat dia kena gantung tu, dia nak berdiri pun tak boleh. Tuan-tuan bayangkan, dia tahu hari tu dia nak mati, dia tahu hari tu dia nak dihukum mati, masa tu dia nak berdiri pun tak boleh. Walaupun dia muda lagi, masa tu orang kena papah dia. Daripada bilik kurungan dia, nak kena pergi tempat dia gantung, orang kena papah dia. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, keluarga kita daripada diuji macam tu. Satu sudut baguslah. Bagusnya apa? Dia sempat taubat dulu, sempat minta maaf dengan orang dia buat salah dulu, baru dia kena hukum gantung. Satu sudut lah. Tapi kita tak naklah kena mati macam tu. Kita tak naklah kena mati hukum gantung macam tu. Jadi dia ni masa nak kena hukum gantung tu, na'udzubillah min zalik, daripada sel dia ke tempat gantung tak jauh pun, tapi tak mampu nak berjalan berdiri. Tak mampu nak berdiri pun. Bukan sekadar nak jalan, nak berdiri pun tak mampu. Tiap ada yang terkencing-kencing masa dia papah daripada sel dia ke tempat nak kena gantung, ada terkencing-kencing pun ada. Sebab nak mati lepas ni. Itu baru tengok tadi gantung, tuan-tuan. Ahli neraka ni, tengok neraka tu, tak boleh nak berdiri. Sebab tu duduk berlutut depan neraka. Berlutut depan neraka. Maka masa itulah masing-masing keluar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka penduduk-penduduk, bakal-bakal ahli neraka di kalangan manusia ni kata, ya Allah, memang dulu kat dunia, jin ni seronok. Hasut kami ikut cakap dia. Syaitan-syaitan di kalangan jin ni. Tapi kami pun seronok juga, ya Allah. Sebab kami ikut cakap dia. Ini maksud kata-kata, ya Allah, sebahagian kami mengambil manfaat daripada sebahagian yang lain. Ada juga ulama mengatakan bahawasanya geng-geng syirik-syirik zaman Nabi ni dulu, bila mereka safar tengah-tengah malam padang pasir,
mereka takut gangguan-gangguan sihir ni, gangguan-gangguan jin syaitan ni. Maka mereka pun berdoa kepada jin-jin syaitan-syaitan. Dia kata, wahai ketua jin di lembah ini, peliharalah kami, jangan ganggu kami, jangan membuat kekacauan di kalangan jemaah kami. Maka malam tu mereka pun tidur dengan lena. Jadi mereka dapat tidur dengan lena tu merupakan manfaat yang mereka dapat daripada jin-jin. Ni ramai orang kita suka buat khurafat ni. Masuk hutan minta izin dengan atuk ni, datuk tu, nenek tu, macam-macam lah. Hutan ke, padang pasir ke, laut ke, tak ada datuk mana, tok ki mana, tak ada. Semua Allah Ta'ala punya. Lantas minta izin dengan datuk tu, tak payah. Itu semua malam-malam belik tu. Macam doa sudah. Tak payahlah nak datuk. Jadi orang zaman dulu ni, orang zaman jahiliah ni, mereka safar, travel, nak berhenti rehat malam hari, takutlah kena gangguan jin syaitan ni. Mereka pun berdoa pada ketua jin syaitan kawasan tu supaya jangan ganggu. Jadi malam tu mereka bila mereka dah doa, mereka tidur dengan lena. Jadi tidur mereka dengan lena pada masa mereka safar tu merupakan nikmat yang mereka dapat daripada jin-jin. Okey, ayat seterusnya. Qala, dia telah berkata. Dia ni Allah. Qala, dia telah berkata. Dia tu Allah. Okey. Cuma Allah tak akan cakap direct. Allah telah suruh mereka cakapkan. An-nar, neraka lah. Terjemah an-nar, neraka lah. Maswakum, tempat tinggal kamu. Maswakum, tempat tinggal kamu. Khalidina, kekal. Maswakum, tempat tinggal kamu. Khalidina, kekal. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Sya'allahu, sya'a mengkehendaki, Allahu oleh Allah, inna sesungguhnya, Rabbaka Tuhanmu, Hakimun maha bijaksana, Alimun maha mengetahui. Puan Nur Razilah, tolong terjemahkan. Dan pada hari dia dia telah berkata, nerakalah tempat tinggal kamu, kekal di dalamnya, melainkan apa yang menghendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Okey, baik. Ayat ini ada sikit perbahasan. Jadi lepas orang ahli neraka, golongan manusia yang ahli neraka ni, bila dia kata, ya Allah, kami dulu dengar cakap syaitan, ya Allah, kami gembira dengar cakap syaitan, syaitan pun gembira kami ikut dia, ya Allah. Sekarang kami menyesal lah, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, hang menyesal ke, hang mengaku salah ke, tak mampu salah ke, an-naru maswakum, nerakalah tempat tinggal kamu. Jadi ini merupakan satu celaan yang keras bagi mereka. Hang menyesal, hang sedih, hang rasa rugi, hang rasa bersalah, kat akhirat no point. Nak rasa menyesal, nak rasa rugi, nak rasa bersalah, nak rasa tak guna kat dunia ni. Taubat sungguh-sungguh, tambah amal sungguh-sungguh, ada faedah. Kat akhirat rasa tak guna, rasa menyesal, rasa bodoh, rasa hina, rasa macam-macam, perasaan tu tidak ada faedah pun kat akhirat. Allah Ta'ala qala ni qala Allah. Tapi ulama tafsir kata Allah tidak akan bercakap langsung dengan ahli neraka yang kafir kat akhirat. Allah Ta'ala tak akan cakap langsung. Allah suruh malaikat tolong sampaikan. Malaikat kata apa pada mereka? An-naru maswakum, nerakalah tempat tinggal kamu. Itu pun dah cukup sakit. Itu pun dah cukup terseksa dengan kata-kata. Boleh tak Allah Ta'ala tak cakap apa-apa? Terus berhubungan neraka. Boleh tak? Boleh je. Tapi Allah nak suruh mereka rasa menyesal sangat-sangat. Allah nak suruh mereka rasa bersalah sangat-sangat. Allah nak suruh mereka rasa tak berguna sangat-sangat. Maka Allah suruh mereka kata, an-naru maswakum, nerakalah tempat tinggal kamu, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, kecuali ma tu ada dua terjemahan. Kita terjemah apa yang ni? Pertama terjemah ma, kecuali tempoh yang Allah kehendaki.
Ni perbahasan panjang ni. Pertama sekali, Allah Ta'ala kata, nerakalah tempat tinggal kamu, kekal dalamnya. Kecuali. Jadi kalau tidak ada ayat kecuali ni, kita senang faham je, kekal-kekal lah. Dah kekal-kekal nak kecuali apa? Allah Ta'ala kata pada penduduk neraka di kalangan manusia, penduduk neraka yang manusia masuk neraka ni Allah kata, nerakalah tempat tinggal kamu, kamu kekal di dalamnya, kecuali tempoh yang Allah kehendaki, itu satu. Ataupun kecuali siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu yang kedua, terjemah dia. Baik, kalau kita terjemah yang kedua, ma tu bermakna siapa. Maksudnya, kecuali siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, senang faham. Kenapa saya kata senang faham? Ke akhirat nanti, di samping orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk neraka juga. Pertama, jin yang kafir memang masuk neraka lah. Syaitan-syaitan masuk neraka lah. Pertama, syaitan-syaitan. Yang kedua, kafir. Kafir ni masuk neraka, memang kita tahu lah kafir masuk neraka. Yang ketiga, siapa akan masuk neraka yang ketiga? Golongan ketiga, orang Islam. Dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi, dia baca Quran kadang-kadang, dia solat raya kadang-kadang. Tapi kebanyakan masanya tak semayang. Kebanyakan masanya tak baca Quran. Maka dia pun kena masuk dalam neraka. Maka Allah Ta'ala cakap pada mereka yang Islam tu. Allah Ta'ala kata, nerakalah tempat tinggal kamu, kamu kekal di dalamnya, kecuali siapa yang Allah Ta'ala mahu. Maksudnya, siapa yang Allah Ta'ala mahu keluarkan dia daripada neraka masuk syurga pula. Siapa tu? Orang yang ada iman walaupun sebesar zarah. Saya selalu kongsi gadir dengan tuan-tuan kat akhirat kelak. Apabila penduduk neraka, hadis ni riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Hadis riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi berkata, apabila semua penduduk neraka masuk neraka, apabila semua ahli neraka masuk neraka, maka masuk juga bersama mereka ke dalam neraka Ahlul Qiblah. Siapa Ahlul Qiblah? Orang Islam lah. Maka geng-geng neraka yang kafir tanya dia, bukankah kamu dulu kat dunia Islam? Mereka jawab, na'am, kami kat dunia Islam. Maka geng-geng kafir cakap pada mereka, fama aghna'akumul Islam. Kalau macam tu apa faedah kamu Islam? Kami kafir yang masuk neraka, hang Islam masuk neraka juga, apa faedah? No point, tak ada faedah. Maka mereka jawab, kanat lana zunubun fa'ukhizna biha. Memang kami kat dunia dulu Islam, tapi kami banyak dosa. Dah banyak gila dosa. Sebab tu kami kena azab dalam neraka bersama kamu ni. Lalu akhirnya setelah beberapa lama, Allah hantar malaikat suruh keluarkan mereka daripada neraka masuk syurga Islam tadilah. Maka orang kafir yang tengok tu, mereka pun kata, ya laitana kunna muslimin. Alangkah bagusnya kalau kami dulu Islam juga. Mesti kami boleh keluar macam mana mereka keluar juga. Dulu Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, lepas tu Nabi pun baca ayat 1 dan 2 surah Al-Hijr. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wal Qur'anil mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ke akhirat kelak orang kafir sering menginginkan untuk jadi orang Islam. Sebab apa? Jadi orang Islam boleh masuk syurga juga walaupun lambat. Tapi orang kafir sampai bila-bila pun takkan masuk syurga. Okey, baik. Itu penerangan pertama kalau kita terjemah illa masya-Allah, kecuali siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Penerangan kedua, Allah Ta'ala kata, nerakalah tempat tinggal kamu, kamu kekal di dalamnya kecuali tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi bila ada perkataan tempoh Allah Ta'ala kehendaki, nampak macam kekal, tapi ada tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki, keluar juga pada neraka. Macam mana tu? Kekal-kekal lah, tapi kenapa keluar juga pada neraka tu? Penerangan ni sama macam penerangan dalam surah Hud. Tengok surah Hud je. Tak silap saya surah Hud lah. Okey, dalam surah tu Allah Ta'ala terangkan mengenai kekal tak kekal ni. Okey. Muka surat 233. 233. Okey. Ayat 106, 107, 108. Tolong baca. Nik Hana binti Hanif, tolong baca. Muka surat 233, ayat 106, 107, 108. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Adapun orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan terpekik dan merintih.
Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Adapun orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai kurniaan yang tidak putus-putus. Okey, baik. Kalau yang 108, Allah Ta'ala kata orang yang berbahagia masuk syurga, mereka kekal dalam syurga selama mana ada langit dan bumi, kecuali tempoh Allah Ta'ala kehendaki yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala bagi di satu syurga. Setelah beberapa tempoh Allah Ta'ala nak yang lain, Allah Ta'ala bagi syurga lagi besar pada dia. Itu senang faham. Tapi ayat 107 tu Allah Ta'ala kata, orang-orang yang celaka masuk neraka. Mereka kekal dalam neraka selama mana ada langit dan bumi, kecuali tempoh Allah Ta'ala nak yang lain. Di ayat 107 kita, 107 ni sama macam ayat kita hari ni. Sama macam ayat kita hari ni. Dia apa maksud Allah Ta'ala kekalkan mereka dalam neraka? Tetapi kecuali Allah Ta'ala nak yang lain. Maka menurut pengarang tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti kata, maksud ayat ni ialah setelah beberapa lama mereka dalam neraka, mereka nak keluar, Allah Ta'ala bagi mereka keluar pada neraka. Tapi ingat, bukan keluar pada neraka masuk syurga. Kalau keluar pada neraka masuk syurga, untunglah. Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada neraka. Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada neraka untuk Allah Ta'ala bagi mereka minum minuman hamim. Tengok surah Saffat, na'udzubillah min zalik. Mereka duduk dalam neraka minta keluar. Allah Ta'ala bagi keluar. Bagi keluar untuk apa? Bagi keluar untuk minum air panas. Dah habis minum air panas, kena masuk balik dalam neraka. Ingat ke boleh keluar tu bolehlah dapat minum air sejuk, air kosong ke tak? Keluar daripada neraka untuk minum air panas, masuk semula ke dalam neraka. Belum baca Puan Asma muka surat 448. Muka surat 448. Okey, ayat 62. Ayat 62. Okey. Sampai ayat 68. 62 sampai 68. Tolong baca ayat ni. Puan Asmah tolong baca. Muka surat 448, 62 ya Ustaz? Ya, 62 sampai 68. Apakah makanan syurga itu hidangan yang lebih baik ataupun buah zakum? Sungguh kami menjadikan pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebahagian darinya, yakni buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesungguhnya setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Okey. Nampak terjemah dia? Puan Asmah, terima kasih. Apa terjemah ayat ni? Allah Ta'ala kata ada makanan ahli neraka nama dia buah zakum. Pohon zakum. Allah Ta'ala jadikan pohon zakum tu azab bagi orang zalim. Ayat 64 Allah kata buah zakum tu keluar daripada neraka jahim. Maksudnya neraka jahim tu besar. Pohon zakum tu dia punya buah dan ranting, dia punya cabang. Dia punya cabang dia keluar daripada neraka jahim. Dia punya batang pokok dia tu asal dia daripada neraka, tapi dia punya ranting julai keluar pada neraka jahim. Jadi orang kafir minta nak keluar, Allah Ta'ala bagi keluar. Allah Ta'ala bagi keluar untuk makan buah yang sengsara ni. Oleh kerana panas sangat, lapar sangat, makanlah juga. Dah makan, campur lagi dengan air panas. Lepas makan buah zakum, lepas kena campur dengan air panas. Ingat ke lepas tu relax Tak.
ayat 68 Allah Ta'ala kata, kemudian selepas itu tempat kembali mereka neraka jahim. Jadi nampak tak ayat ni? Saya harap tuan-tuan perempuan jelas. Asalnya dalam neraka. Minta nak keluar. Allah Ta'ala bagi keluar. Keluar daripada neraka untuk makan zakum, untuk minum air panas yang gila-gila punya menggelegak tu. Lepas makan, minum air panas, menyeksa kan. Masuk balik, sambung balik kena azab dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi, maksud ayat ini ialah kamu kekal dalam neraka kecuali tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki kamu keluar. Masa tu Allah keluarkan kamu, tapi keluarkan bukan untuk rehat. Keluarkan untuk bagi azab yang lagi teruk. Lepas kena azab teruk lagi, masuk balik dalam neraka. Pendapat ini, kalau kita refer macam ayat ni, boleh jadi betul lah. Boleh jadi betul juga. Ada setengah ulama' tak setuju dengan pendapat ni. Ada setengah ulama' tak setuju dengan pendapat ni. Walaupun kita dah refer dengan ayat surah Saffat ni, tapi ada tak setuju dengan pendapat ni. Sebab pendapat ini yang saya terangkan pada tuan-tuan baru tadi ni bertentangan dengan ayat dalam surah Sajadah. Ini kita panggil bincang ni. Kita panggil bincang ilmiah. Bincang dari sudut ilmiah kerana masing-masing ulama-ulama yang menentang ni daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang cakap tadi, penerangan pertama saya tadi, yang menerangkannya Jalaluddin As-Sayuti. Ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dia kurang setuju dengan pendapat ni. Dalil dia, tolong baca Puan Nur Razilah. Buku surat 416 ayat 20. Okey, ayat 20. Ya. Dan berkenaan orang-orang yang fasik, yakni kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Okey. Kalau ikut ayat ni, Puan Nur Razilah, boleh keluar ke tak boleh keluar? Tak boleh. Tak boleh. Bila dia nak keluar, malaikat masuk balikkan dalam tu. Tak boleh keluar. Minta nak keluar, meronta-ronta nak keluar. Malaikat kata, tak dah, masuk balik. Siapa suruh kamu dustakan ayat Allah dulu? Jadi ikut ayat ni tak boleh keluar. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dia guna ayat ni, dia tak setuju dengan pendapat tadi. Dia kata dah masuk neraka tak boleh keluar. Sebab Allah kata tak boleh keluar. Pendapat tadi kata Allah Ta'ala bagi keluar. Cuma bagi keluar untuk bagi azab lagi. Bukan keluar untuk relax. Bukan keluar untuk rest. Bukan keluar untuk ambil nafas. Tak. Keluar untuk kena azab teruk lagi. Lepas tu masuk balik. Jadi mereka keluar pada azab. Kena azab. Masuk tempat azab lama balik. Jadi habis itu orang tanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang tak setuju tadi lah. Habis itu kalau Tuan Imam tak setuju dengan pendapat yang tadi, apa maksud keluar-keluar ni tadi? Dia kata maksudnya ialah orang dalam neraka minta dengan Allah Ta'ala nak keluar pada neraka setelah beribu-ribu tahun. Minta nak keluar. Allah Ta'ala pun tunaikan permintaan. Keluar daripada neraka jahim. Masuk dalam neraka Zamharira. Neraka Zamharira adalah neraka yang bersangatan sejuk. Neraka yang bersangatan sejuk. Jadi, orang yang duduk dalam neraka panas ni, dia rasa itulah neraka paling menyeksa bagi mereka. Minta nak keluar setelah beribu tahun, Allah Ta'ala pun bagilah keluar. Bagi keluar bukannya pindah ke tempat yang lagi selesa. Bukannya pindah ke tempat yang lebih selamat. Tak. Mereka dimasukkan ke dalam neraka Zamharira. Neraka Zamharira adalah neraka sejuk. Neraka Syiddatul Bardi. Maksudnya neraka yang sangat-sangat sejuk. Neraka yang sangat-sangat sejuk sangat. Dan azab seksa neraka sejuk lebih sengsara daripada azab seksa neraka panas. Baik, ada satu hadis yang tak sahih. Dalam kitab-kitab pondok banyak guna hadis ni. Hadis ni tak sahih. Hadis ni tak sahih. Tapi kita boleh ambil sebagai pengajaran hidup kita. Allah Ta'ala ambil nafsu. Orang cerita kat akhirat lah ni. Allah Ta'ala panggil nafsu. Allah Ta'ala tanya nafsu. Nafsu kita ni lah. Allah Ta'ala tanya, siapa kamu? Siapa aku? Nafsu jawab, aku, kamu. Hadis ni ada. Cuma hadis ni tak sahih. Hadis ni tak sahih lah tahap dia. Saya sampaikan untuk kita ambil pengajaran.
Maka Allah Ta'ala tanya nafsu, siapa kamu? Nafsu jawab, aku, kamu. Allah Ta'ala nak tunjuk kerahnya nafsu ni. Sombong, angkuh, egonya nafsu ni. Maka Allah Ta'ala pun masukkan dia dalam neraka panas biasa ni. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun. Lepas 1000 tahun, Allah keluarkan balik nafsu pada neraka. Maka Allah Ta'ala tanya, siapa kamu? Apa nafsu jawab? Aku, kamu. Tak nak ngaku aku ni hamba kamu tu Tuhan. Maka setelah tu Allah Ta'ala masukkan balik dia dalam neraka sejuk 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Keluar Allah Ta'ala keluarkan pada neraka sejuk. Allah Ta'ala tanya, siapa kamu? Maka nafsu yang sombong, angkuh, ego tadi tak jawab. Aku, kamu. Dan Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka lapar. Allah Ta'ala masukkan dalam neraka lapar. Berapa tahun? 1000 tahun. Ulama-ulama dalam hadis tu yang hadis yang tak sahih itu kata setelah masuk neraka lapar tak sampai 1000 tahun meronta-ronta nak keluar nafsu ni. Nafsu meronta-ronta nak keluar. Lalu nafsu tu kata, aku, kamu Tuhan aku. Aku adalah hamba kamu dan kamu adalah Tuhan aku. Apa poinnya dalam tu pengajaran kita ambil? Nafsu ni kita nak kalahkan dia, nak lawan dia, kita nak penyek-penyek dia, lapar. Biasakan diri berlapar. Bukan masuk puasa, kena puasa hari. Lapar sangat, makan sikit je. Tak payah sampai kenyang gila-gila. Pusat perut, tak payah. Jadi sebab tu, orang yang ada duit, lelaki lah ni, yang mampu kahwin, Nabi kata. Siapa mampu kahwin? Siapa tak mampu kahwin, Nabi kata apa dia? Puasa. Kerana puasa tu perisai. Jadi kalau nafsu kuat untuk buat maksiat ni, puasa Senin Khamis, puasa Nabi Daud, latih puasa. Bila kita sokmo berlapar ni, kita sedang hentam nafsu kita. Nafsu ni kalau bentuk dalam kucing ke kambing ke, nafsu ni dalam bentuk kucing, kambing ataupun anjing ke, senang kita nak pukul, senang kita nak seksa, kurung dalam sangkar, seksa, pukul boleh. Tapi nafsu ni benda tak nampak. Benda yang abstrak, benda tak nampak. Macam mana nak seksa dia? Seksa dia dengan latih lapar. Bila lapar selalu ni nafsu tak kuat nak buat benda maksiat ni. Okey, baik. Jadi hadis tu sebenarnya nak terangkan bahawasanya ada neraka nama dia Zamharira. Neraka Zamharira adalah neraka yang sejuk. Jadi Allah Ta'ala pindahkan orang kafir daripada neraka panas kepada neraka sejuk. Keluar juga daripada neraka panas, tapi masuk neraka sejuk yang lagi teruk pada neraka panas. Ini pendapat-pendapat sajalah. Ini pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Okey, baik. Tetapi ada beberapa orang sahabat Nabi termasuk Umar Al-Khattab, Uzaifah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka kata maksud ayat ni yang kita sedang terjemah surah Al-An'am ni, Allah Ta'ala kata orang kafir kekal dalam neraka kecuali tempoh yang Allah Ta'ala nak, maksudnya Allah nak keluarkan mereka juga daripada neraka, masuk syurga juga. Sebab sahabat-sahabat yang sebut nama tadi kata apa dia? Allah Ta'ala tu kan Ar-Rahman, Allah Ta'ala tu kan Ar-Rahim. Apa tujuan, apa seronok, apa gembiranya Allah bakar orang lama-lama dalam neraka. Jadi mereka berpendapat mengenai ayat ini, pendapat mereka, pendapat sahabat-sahabat ni bukan pendapat Nabi. Tapi pendapat mereka ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Walau bagaimanapun, salahnya mereka dalam mengeluarkan pendapat tetap tidak berdosa kerana mereka ahli untuk menafsirkan Al-Quran. Mereka duduk depan Nabi SAW. Jadi menurut sahabat-sahabat sebut nama tadi, mereka kata, Allah Ta'ala tidak ada kepentingan, keperluan pun nak bakar orang lama-lama. Jadi orang sebagaimana orang Islam, sampai satu tempoh boleh keluar daripada neraka masuk syurga Allah Ta'ala. Orang kafir pun dia kata, orang kafir pun nanti ke akhirat sampai satu tempoh masa Allah Ta'ala pun akan keluarkan mereka juga daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita punya perbincangan malam ni hanyalah sekadar perbincangan. Masing-masing ulama tu keluar pendapat, orang ni keluar pendapat, orang ni keluar hujah, orang ni keluar dalil. Masing-masing mereka ada dalil masing-masing, hujah masing-masing. Tetapi yang a'lam, yang paling mengetahui hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bincang-bincang, tak ada masalah bincang. Tapi penentu kepada perbincangan kita tadi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik.
Dia Allah Ta'ala kata, kecuali tempoh yang Allah Ta'ala kendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana. Maksudnya, Allah bijaksana dalam menentukan nasib-nasib hamba dia ke akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui kedudukan hamba-hambanya ke akhirat kelak. Ayat seterusnya, ayat 129. Wah dan kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Nuwalli kami menjadikan teman ataupun pelindung. Kami pemimpin. Nuwali kami menjadikan teman ataupun pelindung ataupun pemimpin. Itu terjemah dia boleh. Ba'da sebahagian. Okey, kami sebahagian. Ba'da sebahagian. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ba'dan kepada sebahagian yang lain. Ba'dan kepada sebahagian yang lain. B dengan sebab apa yang kanu mereka selalu yaksibun kerjakan, lakukan, buatkan, semua boleh. Okey, baik, terjemahkan dia. Cik ni Hana binti Hanif, terjemahkan ayat kita ni, ayat 129 ni. Dan seperti itulah kami menjadikan teman sebagian orang-orang yang zalim kepada sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Okey, baik. Ayat 129 ni ada beberapa penerangan. Pertama, Allah Ta'ala kata ke akhirat kelak, macam itulah sebagaimana jin yang jahat dengan manusia jahat kat dunia ni mereka berkawan baik. Jin hasut buat jahat, manusia tadi terus buat jahat. Mereka berbaik kan? Maka Allah Ta'ala kata, sebagaimana mereka baik kat dunia, kawan baik kat dunia, macam itulah juga kami buat mereka berkawan baik dekat neraka. Ini perli sebenarnya, bukan satu pujian. Kamu kat dunia ikut cakap dia semua kan? Kamu dengan dia lah masuk neraka. Ini bukan pujian, ini perli. Dan Allah kata seperti itulah kami jadikan sebahagian orang zalim pemimpin, pelindung, penolong, teman rapat kepada sebahagian yang lain. Dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Jadi oleh kerana orang-orang kat dunia ni buat dosa ikut hawa nafsu, maka ke akhirat kami jadikan juga kawan rapat mereka orang ikut hawa nafsu. Sebagaimana orang kat dunia ni sombong, degil, takabur, maka ke akhirat pun kami jadikan rakan seneraka mereka pun orang yang sifat macam mereka juga. Okey, baik. Itu penerangan tentang ayat ini ke neraka kelak. Walau bagaimanapun dalam ilmu tafsir, kita kena ingat satu kaedah. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pengajaran diambil, tengok lafaz secara umum, bukan secara sebab khusus ayat diturunkan. Ayat ni pernah di-share oleh seorang hamba Allah, saya lupa nama dia, mengenai masalah politik. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, seperti itulah kami jadikan sebahagian orang zalim pemimpin. Ingat, pemimpin kepada sebahagian yang lain dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Kita tak sembang sekejap tentang akhirat. Sedangkan ayat 129, 127, 128, 130 cerita tentang akhirat je. Cerita tentang suasana kedahsyatan akhirat. Tapi kita nak keluar tajuk sikit, masih dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata, kita terjemah nuwali itu pemimpin. Seperti itulah. Kat sini kalau orang putih terjemah, we make friend or leaders. Seperti itulah kami jadikan sebahagian orang zalim. Bukan semua, sebahagian orang zalim sebagai pemimpin. Kami jadikan orang zalim sebahagiannya sebagai pemimpin. Kepada siapa? Orang zalim tadi, Allah jadikan pemimpin kepada orang zalim yang lain. Nampak? Dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Baik, masa nak politik baru-baru ni, ayat ini dikeluarkan oleh seorang ulama, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia kata apa dia? Kenapa pemimpin-pemimpin negara kita zalim? Kenapa Allah Ta'ala naikkan pemimpin-pemimpin yang zalim? Pemimpin-pemimpin yang jahat? Kerana
kita jahat, kita zalim, kita ambil rasuah, kita tipu, kita tak bayar hutang, maka naiklah pemimpin yang perangai macam kita juga. Itu maksud ayat ni. Jadi Allah kata kami jadikan pemimpin, kami jadikan sebahagian orang zalim sebagai pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Kepada orang zalim yang lain jugalah. Sebab apa? Sebab apa yang mereka kerjakan. Sebab apa yang rakyat tu buat jahat, maka Allah Ta'ala naikkan pemimpin jahat juga. Jadi kita nak pemimpin baik. Kita nak pemimpin soleh. Kita nak pemimpin yang takwa dekat dengan Allah. Yang takut rasuah, takut ribat, takut macam-macam. Kita tak takut. Kita tinggal sembahyang tak rasa apa. Kita ambil rasuah tak rasa apa. Kita tipu orang tak rasa apa. Kita ambil hak orang tak rasa apa. Maka lahirlah pemimpin yang macam kita juga perangai dia. Di dalam ayat ni, pengajarannya ialah kalau kita nak pemimpin yang baik, kita nak pemimpin yang soleh, kita nak pemimpin yang warak dan takwa, kita kena jadi soleh, warak, takwa dulu, barulah naik pemimpin yang warak, takwa, soleh juga. Ni kita entah apa-apa, takwa tak ada, warak tak ada, soleh jauh sekali, tiba-tiba nak pemimpin yang bagus, tak susah. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, terjemah dia, sebagaimana keadaan kamu, sebegitulah aku lantik pemimpin kamu. Saya lupa matan dia, tapi terjemah dia, sebagaimana keadaan kamu, seperti itulah Allah Ta'ala lantik ketua kamu. Maksudnya, kalau kita ramai soleh, warak, takwa dekat dengan Allah, pemimpin yang Allah Ta'ala naikkan, warak, takwa, soleh jugalah. Masa zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka zaman Sayyidina Ali macam-macam, kes berat berlaku. Gaduh tu, gaduh sini, Islam perang. Maka orang tanya Sayyidina Ali, kata, ya wahai sama Islam, kes lain sama-sama Muslim, tak ada pun. Masalah kamu ni je ada kes macam ni. Sebab apa Maka Sayyidina Ali orang bijak, dia jawab apa dia? Zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Ali, mereka tak ada masalah teruk sangat sebab zaman tu rakyat mereka, makmum-makmum mereka orang macam saya. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, tak ada kes berat-berat sangat. Sebab apa? Sebab rakyat mereka pada zaman tu orang macam saya. Zaman saya ni macam-macam masalah berlaku, tahu sebab apa? Sebab rakyat aku orang macam kamu. Sayyidina Ali bijak menjawab. Sayyidina Ali ni bijak menjawab. Dia kata, zaman mereka dulu tak ada kes banyak sangat sebab rakyat orang macam aku. Tapi aku ni macam-macam kes kena hadap, macam-macam masalah kena hadap sebab rakyat aku orang macam kamu. Apa maksud yang saya nak sampaikan? Maksud yang saya nak sampaikan ialah, sebagaimana keadaan kita teruk, Allah naikkan pemimpin teruk juga. Kalau kita nak pemimpin yang baik, yang soleh, yang warak, yang takwa, tapi kita tak usaha untuk jadi macam tu, Allah takkan naikkan pemimpin macam tu. Jadi hari ni, kita ngundilah. Bukan maksud saya jangan ngundi. Saya tak kata pun jangan mengundi. Kita pilihlah dalam masa pilihan raya ni, orang yang kita rasa terbaik untuk jaga agama, jaga negara kita, jaga keselamatan, kesejahteraan kita pilih orang yang kita rasa terbaik. Dalam masa yang sama, kita juga kena baikkan diri kita. Kalau kita tak baik, tak baiki diri kita, kita nak tukar orang atas je. Contoh yakinlah. Yakinlah, saya cakap yakinlah. Sampai bila-bila pun pemimpin kita tak akan dapat pemimpin yang baik. Sebab kita pun tak baiki. Kita tak baiki amal kita untuk jadi orang baik, Allah Ta'ala takkan naikkan orang baik. Kalau kita nak pemimpin yang baik, kita usaha yang orang bawah ni jadi orang baik, soleh, warak, takwa, ramai. Tak semestinya kena 100% soleh, warak, takwa. Tak, susah lah. Tak jadi satu kampung, 100% orang warak, takwa, soleh, susah. Satu kampung yang 70 biji rumah saja pun, satu kampung 70 biji rumah saja contoh. Di kalangan tu pun susah nak cari orang soleh, warak, takwa. Macam mana nak satu negara soleh, warak, takwa? Tak. Maksudnya kalau kita majoriti orang Islam kat Malaysia ni amat agama, lebih pada 50%, maka pemimpin yang baik pun Allah Ta'ala akan pilih pemimpin yang baik juga. Jadi jangan salah faham, jangan kata ustaz tak bagi ngundi ustaz ni. Tak, silakan ngundi, saya pun ngundi juga. Tapi kalau kita fikir nak tukar pemimpin, tanpa kita tukar amal kita kepada lagi baik, maka jangan harap dapat pemimpin yang baik. Pemimpin pun akan perangai 2 kali 5 macam kita jugalah. Jadi ayat ni nak beritahu bahawasanya, kalau kita orang jahat, kawan-kawan kita pun Allah Ta'ala jadikan orang jahat sebagai kawan kita. Kalau kita orang yang maksiat, kawan baik kita pun Allah Ta'ala pilih kaki maksiat macam kita juga. Jadi kita nak kawan yang baik, pemimpin yang baik, penolong yang baik. Macam mana cara dia?
sorry. Maaf ni ada syaitan di kalangan jin yang tak suka. Sorry ada syaitan di kalangan jin yang cuba jatuhkan. Sebab dia tak suka dengar saya berbebel malam ni. Jadi kalau kita nak pemimpin yang baik, kawan yang baik, penolong yang baik, pelindung yang baik, kita kena jadi baik. Kita perangai tak apa-apa, tapi nak pemimpin yang baik. Tuan-tuan yakinlah, kalau kita buat undi setiap minggu pun, sebetulnya juga risak dia. Dulu Iraq tak suka Saddam Hussein. Tak kisahlah sebab apa tak suka tu. Sebab dia beritahu tak suka macam ni contoh kan. Mereka pun golengkan Saddam Hussein. Jatuhkan pemimpin Saddam Hussein tu. Dengan harapan dapat pemimpin yang lagi baik. Lala dapatkan siapa sekarang? Mereka. Baik ke mereka? Baik ke? Bagus ke mereka? Hampir. Jadi kita pun hari ni, kita tak suka pemimpin tu sebab kita kata dia perangai A, B, C, D tak baik. Tak kisahlah. Kita tak usah jadi baik sampai bila-bila pun pemimpin Allah Ta'ala akan lahirkan yang tak baik. Jadi kita ngundi-ngundi, kita ajak kawan kita ngundi orang yang kita rasa terbaik untuk bangsa, agama dan negara. Sorry, untuk agama dulu. Untuk agama, bangsa dan negara. Dalam masa yang sama, kita juga pastikan diri kita, anak isteri kita, anak-anak jiran kita amal agama dengan baik. Barulah Allah Ta'ala bangkit pemimpin yang baik. Okey, baik. Boleh insya-Allah. Saya rasa kita berhenti situ dulu. Okey. Ini kita kata kelas pertama lepas raya haji. Dia slow sikit lah. Tak pandai handling lagi. Nanti kelas seterusnya kita akan pandai handling insya-Allah baik sikit. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak? Puan Razilah ke, Puan Asmah ke, Cik Hana, Hanif ke? Ada apa soalan tak pengajian hari ni? Ataupun ada penerangan yang kurang jelas ke? Tak ada. Tak ada Semua clear alhamdulillah Tak ada Ustaz. Tak ada alhamdulillah. Cik Nik Hana ada? Tak ada Ustaz. Okey, baik alhamdulillah. So kita